ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي لساني يفقهوا قولي. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله. Fadil Tuan Imam Tuan Musi Jawatan Kuasa Masjid Ar-Rizwan, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ini tuan-tuan, kita masih lagi diberikan sambungan kontrak yang baru daripada pagi tadi, selepas kita semua tuan-tuan berada dalam keadaan mati kocik, ya. Selepas itu dia dah bunyi dah. Boleh nak? Tak apa, dia walaupun tak kuali kan, dia tiba bahasa negeri kan. Apabila Allah Ta'ala tentang memberikan sambungan kontrak yang baru pada hari ini, yang mana kontrak ini kita semua tidak tahu tentang expirednya bila. Ya, kalau tuan-tuan tahu kontrak tuan-tuan nak habis, agak-agak tuan-tuan pergi cari kabel lah, supaya sambung kontrak yang ada. Apa sajalah kontrak tuan-tuan, kontrak berjalan raya, kontrak buat pagi tu, ya. Manusia apabila dia tahu bahawa tak lama lagi dia akan pergi, kan, tempoh hayatnya berada di penghujungnya, maka samalah seperti kalau manusia itu tahu kontrak projeknya akan habis, maka paling tidak tentang dia berusaha carilah siapa-siapa yang boleh tolong dia. Jumpa tu imam, minta doa selamat. Mam, minta mam tolong sikit. Dia kata nak tolong apa? Kan, minta buat doa selamat supaya selamat. Betul kan? Kan, itu tujuan kita kan, minta doa selamat supaya nak selamat. Masjid tak meh. Dijumpa kat luar ya, mam tolong doa, buat doa selamat. Dia tak meh. Patut nak buat doa selamat, dia kena meh ya. Kan? Tapi tuan-tuan, masya-Allah, ini geng istiqamah. Dengan rahmat Allah ini, Allah Ta'ala sudah memberikan jaminan melalui lisan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang di antara golongan yang akan diberikan perlindungan yaumul mahsyar nanti, salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang lelaki ataupun maklumat yang mana hati kita ini sentiasa terikat dengan masjid, kan, terikat dengan masjid, maka masya-Allah tuan-tuan sekalian, di akhirat di sana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akan diberikan bumbung tempat kita nak berlindung, tempat untuk kita berteduh
suasana di padang mahsyar tuan-tuan bukan sadap macam ni, sejuk kan. Kalau dapatlah tuan-tuan bumbung yang sebegini kan, pun dah okey dah. Ya. Tuan-tuan daripada luar tadi hujan lembik masuk dalam, duduk menyandai kat dinding, lama-lama lelap kita kan, duduk sekejap lelap tu kan, bangun pula, tak habis lagi kuliah, sambung tidur balik kan. Di padang mahsyar tuan-tuan suasananya bukan keadaannya begini. Kalau mataharinya sejengkal dengan kepala kita, bayangkan tuan-tuan, di mana kita nak cari perlindungan Allah Ta'ala saat kita tidak ada kabel lain, tidak ada orang lain tuan-tuan yang boleh memberikan pertolongan kepada kita melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ma'ruf bagaimana kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Allah Ta'ala dia mengangkat kedudukan Nabi sangat tinggi. Kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam itu selepas daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala melantik Nabi sebagai imam kepada seluruh Rasul alaihi wassalam. Sebagaimana yang tuan-tuan biasa dengar dalam satu qasidah, ya imam ar-rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulallahi khudh biyadi ya imam ar-rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi. Ya imam ar-rusli, baginda sallallahu alaihi wasallam itu Allah Ta'ala lantik sebagai imam kepada seluruh Rasul alaihi wassalam. Anta ba'dallahi mu'tamadi, kedudukan Nabi itu anta ba'dallah, selepas Allah Ta'ala, maka disebut baginda sallallahu alaihi wasallam kedudukannya. Allah Ta'ala bila sebut kekasih dia ini tuan-tuan, Masya Allah, Allah Ta'ala sendiri mengangkat sehingga kedudukan yang sangat luar biasa, kedudukan yang azim. Bahkan Nabi bila Allah Ta'ala memanggil Rasulullah, maka Allah Ta'ala akan panggil bukan dengan panggilan Muhammad. Allah Ta'ala tidak akan panggil Nabi itu dengan panggilan ya Muhammad, lah. Berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain, ya Ibrahim, ya Musa, Isa bin Maryam, ya Nuh, ya Daud. Tapi bila sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah, maka Allah Ta'ala menggunakan dengan kalimah ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Dia tak pernah sekali-kali tuan-tuan memanggil dengan kalimah ya Muhammad, tak pernah. Kalau Allah sebut dengan perkataan Muhammad sekalipun, Allah akan sambung dengan Muhammadur Rasulullah. Kedudukan Nabi itu sangat luar biasa. Allah Ta'ala mengangkat kedudukan Nabi yang tak pernah Allah angkat manusia lain sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan sekalian,
Oleh kerana kita sudah tahu inilah syafaat kita nanti, inilah orang yang akan menolong kita saat kita keseorangan di alam barzakh, saat kita menuju ke mahsyar, saat kita berhadapan dengan situasi yang mencabar tentang di mizan, di titian sirat. Bahkan untuk memulakan perbicaraan di hadapan Allah di Mahkamah Rabbul Jalil, kita terpaksa tuan-tuan mencari baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain sebelum ini, sama ada Nabi Adam alaihissalam, Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa Ruhullah, semua tuan-tuan angkat tangan. Bila kita pergi jumpa dengan dia, ya Ibrahim, kamu itu Khalilullah, boleh tak dapatkan syafaat untuk mempercopekkan, itu bahasa saya lah, untuk memulakan sidang bicara. Kami dah tak tahan dah berdiri begitu lama di padang mahsyar. Jumpa Nabi Adam alaihissalam pun tak mau. Nabi Adam kata, kena go, dia kata, tak ada pek nak tolong, dia kata. Aku tidak ada syafaat itu, kuncinya bukan pada aku. Pergi jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata, nahi, dia kata, tak ada pek juga. Pergi jumpa Nabi Musa alaihissalam, pergi jumpa Nabi Isa, semua tuan-tuan tak mau. Kan akhirnya kita semua tuan-tuan pergi mengadu, pergi jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah baru bermula soal bicara di hadapan Allah Ta'ala. La tazulu qudaman 'abdin hatta tusalu an arba'in. Di pada mahsyar, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergerak kaki anak Adam itu walaupun selangkah. Kan tuan-tuan nak bergerak kuk macam ni besar tuan-tuan masjid, kan, boleh kona, boleh bagi, boleh berselok. Ke pada mahsyar nak bergerak pun tak boleh. Berdirinya tuan-tuan bukan macam kita kawan dalam tentera, itu pun dah tak ada pek nak tahan dah. Kan lotih, kan, kalau berdiri sekarang ni tuan-tuan boleh duduk lagi, boleh pergi cari tilam, lalam. Kan, nak berdiri di padang mahsyar dalam keadaan seluruh manusia berhimpun di situ, dalam keadaan azabnya begitu dahsyat kepada manusia yang derhaka kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan yang kita sebutkan tadi, kita nak mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala di pada mahsyar. Maka tuan-tuan, hak ni menjadi KPI kita, menjadi SKT tahunan. Setiap akhir tahun pastikan dapat tuan-tuan, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kita ingin meletakkan nama kita sebagai golongan yang KPI tercapai tuan-tuan, untuk meletakkan hati kita ini terikat dengan masjid. Oleh kerana hati kita ini duk terikat dengan masjid, maka balasannya Masya Allah tabarakallah di pada mahsyar nanti tuan-tuan, saat manusia kelang kabut nak cari pertolongan itu, kabel ini, nah akhirnya mudah-mudahan kita termasuk. Bahkan Allah Ta'ala sudah berjanji dalam manifesto dia, ya, Nabi sudah berjanji dalam manifesto dia, ya. Kalau manifesto Nabi, tentu tidak pernah berbohong. Kalau manifesto kita, mungkin dia mula-mula manifesto, lepas itu manipusto, itu manusia. Tetapi janji Nabi, kalau hang rapat dengan masjid, sentiasa meletakkan batang kaki ini, batang tubuh ini di masjid, maka pastinya di sana Masya Allah hang selamat di akhirat.
selamat di alam barzakh, selamat di alam mahsyar. Maka Allah Ta'ala tentang dia nak pastikan kita ini lulus ataupun tidak ujian Allah ini, maka satu demi satu ujian turun kepada kita. Tentang yang paling otai di sini dalam mungkin 80 tahun, ada ke 80? Tak ada kena, semua ni ompek bulu semua dapat ni. Kan muda-muda semua. 90 tahun tentang yang hidup, tentang tak pernah bertemu dengan zaman wabak ini. Kita tak pernah diuji dengan wabak yang tak pernah kita macam mana rupa wabak ni. Ku nampaklah tentang senang kita pergi tembak dia. Benda wabak, benda yang tak nampak. Bila tak nampak ni, dia banyak orang sebut ketemen ni. Nak lawan itu tentang bukan main-main. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Allah Ta'ala sebut وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, kami akan menguji kalian. Allah sebut lanabluwannakum, ujian dah ada dah. Kami pasti akan menguji kalian. Salah satunya dengan ujian al-ju'. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Yang pertama al-khawfi, dengan ketakutan. Takut kepada apa tentang? Dengan turunnya wabak ini tentang comeh tak? Faham comeh? Kan? Comeh kan? Hangur kita tentang, hangur. Kan? Dengan tak dapat nak pergi Sanun, tak dapat nak pergi Kuala, nak makan lakso pun tak boleh. Kan? Sekolah pejabatnya sekian bahagiannya. Nak buka sekolah, kita pun atuk nak hantar cucu, takut. Nak pergi kojo, takut. Ini ujian ketakutan. Sama ada dengan musuh yang zahir ataupun musuh yang tak nampak. Allah kata walanabluwannakum, aku pasti akan menguji kalian. Al-khawfi wal-ju'i, ujian yang kedua dalam ayat ini Allah sebut dengan kalimah al-ju', kelaparan. Ya. Bila terputus tentang nak pergi kerja tak dapat, mencari nafkah tak dapat tentang, maka apa yang akan berlaku selepas itu? Kekurangan, sama ada pendapatannya, menyebabkan tidak ada makanan atas meja. Ya. Ada orang makan sedap, ada orang makan pun tak ada. Kan tengok orang makan. Al-ju'i, kelaparan. Saudara-saudara kita di negara yang di Mesir, di Syria, di Palestin, ujiannya lagi berat. Wa naqsim minal amwal. Ujian yang ketiga Allah kata wa naqsim minal amwal, dikurangkan pada harta manusia. Allah Ta'ala kurangkan pada harta tentang dengan wabak. Bau banyak, dikurangkan pendapatan sebagai contoh. Kalau itulah amwal, hartanya. Ada yang gaji penuh tinggal separuh, ada yang langsung tak ada. Dulu gaji 40,000 tinggal 400. Ya. Ujian Allah Ta'ala ditarik pada harta. Wa naqsim minal amwal wal anfus, juga ditarik pada nyawa manusia. Bila terkena dengan wabak ini tuan-tuan, masya-Allah kematiannya berapa tempat kita? Malaysia jumlahnya sekian. Yang positif, ya, walaupun perkataan ni tuan-tuan positif ni okey sebenarnya.
Tapi bila mai benda yang baru ni, kita pun dengar positif pun. Ji, apa khabar Ji? Positif ke? Jangan Ustaz. Jangan disebut perkataan positif tu. Kan? Dengar pun takut dah perkataan positif itu. Fikirlah positif. Tak ada, jangan positif, jangan disebut dia kata. Tak mahu dengar. Dunia sudah terbalik tentang positif, orang tak mahu dengar, semua nak negatif. Dulu janganlah fikiran negatif sangat. Positif positif thinking dan sebagainya. Tapi mai benda ni tentang terpaksa kita menerima hakikat, perkataan positif sangat ditakuti. Kan? Perkataan yang terbaru ditidurkan. Kan? Bila dengar sahaja tentang abang haji itu positif, stage 5 dah, doktor kata dah ni tidur kan. Kita mulalah mam baca yasin mam. Kan? Perkataan ditidurkan, padahal tidur ni sadar. Kan? Semua orang support tentang tidur, tapi bila perkataan ditidurkan, kita mula nampaklah. Ya, urusan wal anfus, urusan nyawa tentang Allah Ta'ala ambil melalui apa? Melalui wabak tadi. Wal thamarat, tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan. Ada buahnya, ada tentang buah durian ada, tapi nak keluar tak boleh. Nak pergi jual tak dapat. Kan? Buah banyak Ustaz, 50 sen lah. Patut kalau tak ada PKP dia kata mau sampai Australia. Tapi dia tentang as-samarat menjadi salah satu ujian kepada manusia. Akhirnya Allah uji, lulus tak lulus. Wa basyiris sabirin, Allah sambung di ujung itu, khabarkan berita gembira kepada mereka yang sabar. Orang yang sabar, Allah kata, selepas kalian lulus ujian ini, 5 ujian, maka kalau belajarnya luluslah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, Allah kata, mereka ini akan terus rujuk kepada Aku. Asabathum musibah qalu, mereka akan menyebut, qalu inna lillah, ya Allah, sesungguhnya kami ini milik Kamu ya Allah. Inna lillah, kami ini milik Allah. Abang Haji milik Allah, isteri kita milik Allah, suami kita pun milik dia. Kalau diambil suami kita pun redha sajalah. Diambil anak kita, diambil orang yang kita sayang, tuan-tuan, maka Allah nak tengok hang ni mengaku ke tidak, akulah haram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bila ujian demi ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Suratul Mulk. Kan kita dah hafal dah, tuan-tuan dah hafal dah. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah kata dembuik. Allah kata dembuik lah. Kan, aku buat hidup dan mati itu dan segala isinya, isi kehidupannya, isi kematiannya itu semua untuk apa? Allah kata ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian kepada kalian, siapa yang paling baik amalannya di kuala dia, siapa yang paling baik istiqamahnya dengan rumah Allah Ta'ala. Bila mana manusia itu istiqamah, Allah kata innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, orang-orang yang berkata tentang sesungguhnya Allah adalah Tuhan kami, kemudian thumma istaqamu,
dia istiqamah dengan masjid, istiqamah dengan ibadah, istiqamah dengan Islam, istiqamah dengan dakwah agama ini, istiqamah dia. Sampailah sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka dengan istiqamahnya dia itu, para malaikat, kan, malaikat akan turun beritahu dia masa dia sakaratul maut, alla takhafu wa la tahzanu. Abang ngaji, jangan sedih, jangan risau. Alla takhafu. Malaikat tadi tuan-tuan, dia akan turun saat kita nak mati tadi. Setelah kita istiqamah dengan agama Allah, setelah istiqamah dengan perjuangan agama Allah, malaikat bawa naik dah. Haji, jangan risau aja. Tempat haji sudah akan dipertontonkan. Walaupun sekejap lagi akan meninggal. Contoh tuan-tuan, Syekh Qutb ni ulama besar ketika pemerintahan Raja Morsi yang zalim lah. Ya. Dia dipenjara tanpa bicara. Ya. Penjara tanpa bicara. Kalau tompek kita ni macam ISA zaman dulu lah. ISA ikut suku aku. Ya. Masa Syekh Qutb ni, Syahid Syekh Qutb, dia dalam penjara, dia minta dua benda, dua perkara dia minta. Dia minta kotek kemping. Kotek maksud dia bagi kotek kan? Kertas kan? Kotek pula. Dia minta pen. Bang Haji, pen ya. Kertas A4 tuan-tuan, berbandel lah. Bukan sikit, bukan solai dia minta. Ni bandel ni. Ya, dia duduk dalam penjara. Itulah masa dia istirahat daripada kesibukan kepeningan dunia. Tuan-tuan, masya-Allah, Syekh Qutb sempat menulis dalam penjara. Apa nama kitabnya? Tafsir fi Zilal Quran. Hak ni tebal ni tuan-tuan, jilid dah. Dia boleh tulis dengan al-ilm fi sudur. Kita kalau nak tulis rujuk juga buku kan, dia tak ada. Mai daripada ingatan, daripada hati, al-ilm. Sehinggalah tuan-tuan akhirnya sampai ke hari nak digantung. Kan, dia tahu tarikh mati besok matilah saya. Matilah aku, dia kata. Kan, di tangan Raja Morsi yang zalim. Maka sebelum dia digantung tuan-tuan, tali dah di sini, dia sompek ni sempat. Dia dan lagi duduk bersyair. Dia bagi tahu geng Arizwan ni Kuala Kansung. Kata Syekh Qutb, akhi an namut nalqa ahbabana, dalam syair. Wahai saudaraku, dia kata, an namut nalqa ahbabana, sesungguhnya mati itu adalah saat pertemuan dengan kekasih yang sudah dirindui. Faradatu Rabbi wa'iddat lana, kata dia sudah melihat akan keridaan Allah Ta'ala yang dijanjikan kepadanya. Wa atyaruha rafrafat haulana, burung-burung surga sudah memanggil dia. Daun-daun surga itu sudah memanggil, melambai dia. Mai haji, mai Syekh Qutb. Allah Ta'ala sudah memperlihatkan taman surganya itu, kebunnya, tanahnya dalam surga sudah diperlihatkan. Fatuba lana fi diyaril khulud, maka beruntunglah orang yang
yang menuju ke negeri yang kekal itu, Masya Allah, dalam keadaan daun surganya, surga-surga itu melambai dia. Ini tuan-tuan, dengan syarat paling tidak kita istiqamah tadi. Thumma istaqamu, istiqamah dengan masjid, istiqamah dengan majlis ilmu, istiqamah dengan agama kita. Sebab inilah tuan-tuan yang akan dipersoalkan nanti. Soal agama Islam akan ditanya kepada kita satu persatu. Soal bangsa Melayu itu tak akan disoal. Bangsa apa? Jawa, Banjar, kan? Tak ada. Suku mana? Suku ko 3 suku ke? Tapi beragama Islam akan ditanya satu persatu. Masa hang hidup dulu, hang buat apa? Agamaku ni selepas ditinggalkan oleh Nabi SAW, apa jasa hang sambung agamaku ni? Islam yang telah aku perkenalkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini ayat terakhir sebelum Nabi SAW wafat. Allah dah sebut al-yawma akmaltu lakum. Hari ini, pada hari wafat Nabi itu, sebelum Nabi wafat, Allah dah sebut Islam itu sudah disempurnakan. Wa atmamtu, akmaltu wa atmamtu. Allah sebut dua perkataan kesempurnaan. Islam itu telah sempurna. Akmaltu wa atmamtu, dua-dua sempurna. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan Allah Ta'ala sebut, aku redha sesungguhnya Islam itu menjadi agama untuk kalian. Pegang betul-betul risalah yang dibawa oleh Nabi SAW ini, tuan-tuan, pastinya dengan kelahiran Maulidur Rasul SAW. Dia bukan hanya lahir Nabi saja, tapi bersama dengan Maulidur Rasul adanya Maulidur Risalah. Maulidur Rasul bersama dengan Nabi itu Maulidur Risalah, kelahiran risalah yang akan dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Risalah Nabi itu, tuan-tuan, sebenarnya sudah wujud lebih awal daripada alam ini ada. Sebelum Kuala Kangsar ini, tuan-tuan, ada, syariat itu sudah wujud. Quran itu sudah wujud sebelum Allah hantar kita ke Perak ini, tuan-tuan. Kan, sebelum dia buat tempat penghuni kita, dia dah siapkan manual SOP-nya. SOP PKP ke PK apalah, macam-macam PK lah. Dan sekali PK sendiri. Kan, manual itu sudah siap. Bila kita sampai sahaja di sini, maka Allah kata, follow sahaja SOP aku, follow sahaja manual yang telah aku siapkan sebelum alam ini lagi. Quran sudah wujud, sudah ada tentang sebelum alam ini diciptakan. Bahkan an-nubuwah, kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului kenabian Nabi Adam alaihissalam. Kerasulan baginda itu, masya-Allah, mendahului kerasulan Nabi Adam. Oleh kerana Nabi ni kekasih Allah, ketua kepada seluruh Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka diangkatnya, masya-Allah, beruntung kita. Kalaulah manusia itu tidak berasa suka tentang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah manusia yang paling celaka. Manusia yang paling rugi dunia akhirat apabila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak rasa apa. Tidak ada perasaan cinta dalam diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti golongan ini tidak akan dibenarkan untuk mendapatkan syafaat aku.
Bahkan golongan ini juga kata Nabi diharamkan untuk menatap wajah aku. Orang yang tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diseru disebut nama Nabi, tidak berselawatnya kepada Nabi, Nabi kata aku tak mau jumpa dia. Kan? Kita sebut dalam selawat apa nama? Apa ayat dia? Marra wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini. Marra, siapa yang lihat wajah Nabi yas'ad, Allah Ta'ala akan berikan campakan kegembiraan. Tengok wajah Nabi tuan-tuan, yas'ad, bahagia. Kat dunia ni ada benda yang Allah beri, bila tengok sahaja tuan-tuan dapat pahala. Contoh apa? Tengok wajah mak dan ayah kan, pahala koring nama dia, dapat pahala koring. Tengok kan, bayangkan PKP dokek 2 tahun ni tak jumpa kan, balik kepala pun tak, main telefon kan, telefon korek kan, nak peluk nak cium tak dapat. Kerinduan itu tuan-tuan, Allah rindulah mak, rindulah ayah kan, nak jumpa. Masa tak dibonak tu dia macam-macam dia belasah kan, apalah kita nak balik ziarah orang tua pun tak diberi kan. Bila dah diberi tak balik pun. Lain tompek pergi melencong kan. Perasan tak? Bila dah diberi rentas negeri, tanya cik balik tak anak tak ada ustaz, tak balik mana diberi? Dia pergi melencong dia tu. Dia pergi melencong hotel beri, balik rumah saya tak ada pun dia kata. Kadang-kadang tak betul juga sekali dengan anak tu. Ya, masuk tak diberi disalahkan orang ni, salahkan orang. Bila dah beri tak balik. Tuan-tuan rindu nak jumpa orang tua. Tuan-tuan belum peluk lagi, belum salam lagi, tengok sahaja wajah ayah dan ibu, masya-Allah, dapat pahala dah. Anak-anak yang ada di sini, masya-Allah, pastikan ini dalam KPI kita setiap hari. Jangan terabaikan. Tuan-tuan nak buat yang hak projek besar ke, projek ni lepas dulu. Projek dengan orang tua ni tuan-tuan biar selesai dulu. Walaupun tuan-tuan pengarah ke, ketua pengarah ke, terus ke, tapi kalau dengan mak ayah tak selesai, fulus, muflis. Sekarang ada fulus, ya, tak selesai dengan orang tua, bungkus. Kan? Ini kadang-kadang ialah dia bosak kan, jawatan bosak, pauk bosak, bini bosak. Maklum tak? Bukan maklum lah. Laki bosak. Sombong dia dengan orang tua. Kan? Mentang-mentang lah orang tua tu tak apa nak tinggi sekolah kan. Dia pelekeh kan. Tak ngaku. Kan? Siapa tu bang? Itulah tu orang kampung saya dia. Orang kampung dia, padahal ayah dia ni kuasa betul. Jadi kalau jumpa budak macam tu saya tempeling dia. Faham tak? Tempeling. Saya lah kalau jumpa anak yang sombong macam tu, saya tampar ya. Garang juga lah ustaz ni. Tak selesai dengan orang tua, maka tidak ada kejayaan di dunia lagi. Allah sebut, Nabi kata apa dalam hadis, dosa dengan orang tua ni falyu'ajjal, Nabi kata akan disegerakan balasannya di dunia lagi. Kalau dosa dengan Allah, falyu'akhkhar, akan ditakhirkan, dilewatkan. Ya, dosa orang tua tuan-tuan Allah balas tu. Ma ridallahu illa fi ridha'il walidaini. Keredaan
Allah itu terletak kepada keredaan orang tua. Bila mak ayah kita halal, contoh, ni anak saya halal. Ada satu kisah seorang anak tentang umurnya 57 tahun. Ayah dia, mak dia pun dah 80 lebih. Jawatan dia besar. Anak dia ompek orang. Dia masuk umur 57 ni, Allah jentik kepala dia, tuan-tuan. Dia memang terfikir, selama aku hidup, anak aku ompek orang ni, ompek ekor dia kata. Dia orang ompek ekor dia semua. Ompek orang ni kata, tak pernah pun pi salam dengan dia, cium tangan, pi peluk dia, tak ada. Menyebabkan dia rasa hidup ni kosong. Allah jentik dia pada masuk umur dia 57 tahun. Dia leko dengan urusan dunia dia, dengan jawatan dia. Dia tak peduli kat orang tuanya, sehinggalah Allah jentik dia pada masa 57 tahun. Jadi dia mai jumpa, saya kata, itulah tu. Kalau itu masalah Abang Haji, saya kata, kita tanya dia, Haji ada orang tua tak? Dia dah tua, kita panggil Haji ya. Haji ada orang tua, mak ah. Dia kata ada mak. Haji cuba ingat, dia kata. Saya kata, cuba ingat, ada tak bondo yang pernah buat omak terasa hati ke kan? Orang tua terasa hati dengan apa? Ada tak kan? Dia termenung, tuan-tuan. Akhirnya dia teringat akan satu peristiwa ketika umur dia 17 tahun. Masa 17 tahun, dia pernah sebut kepada mak dia, mak ni orang tua tak ada otak dia tak. Dia sebut kat mak dia, mak orang tua tak ada otak. Saya dengar, tuan-tuan, waduh, kacau jiwa. Saya kata, kalau itulah perkataan yang nampak ada sebut, hampir jumpa. Hampir jumpa mak hang settle kayak ni. Akhir dia balik, tuan-tuan, pergi jumpa mak dia mengadap mak dia lepas dapat konten. Dia cerita kenapa dia tidak bahagia dengan anak dia. Kenapa anak dia langsung tidak menghormati dia sebagai orang tua, sebagai ayah. Maka dia sebut, mak ingat tak, masa mak saya umur 17 tahun, saya pernah kata kat mak ni orang tua tak ada otak. Mak dia 80, tuan-tuan, dia tak ingat, tapi dia mai dia sebut macam tu, macam putih. Dia kata, lo betul, mak masih ingat perkataan itu yang hang sebut kat aku. Hang sebut aku ni orang tua tak ada otak, sampai hati hang ni dah. Perkataan itu, kata mak dia, sampai hari ini mak belum halal. Saya kata, itulah punca itulah sebab Jadi dia pun, bila mak dia kata lagu tu, sampai hari itu masih belum settle, masih belum halal, cop halal jakim masih belum dapat lagi. Maka dia kata, dia menangis daripada pagi sampai maghrib depan mak dia. Jadi mak lah, tuan-tuan, maklum kan, kita mak ni lagu mana pun anak kita, dogi macam mana, kedegak macam mana pun dia, kita settle lah. Jangan settle di akhirat, tuan-tuan, settlekan terus di sini urusan anak beranak ni. Itu baru anak dengan mak, belum adik-beradik. Bila mak dia kata waktu maghrib, lo tak apa lah, mak maaf, perkataan maaf terpacu lupa. Dia punya lega, tuan-tuan, dia rasa macam baru hidup balik. Ketenangan itu Allah campakkan. Aku selama ini kosong, walaupun duit banyak, walaupun dia beruang besar, tuan-tuan, dia beruang, tapi kosong jiwa dia. Maka dia balik waktu isyak, tuan-tuan, rumah dia, sampai di pagar, anak ompek orang tu dah tunggu kat luar.
Yang tak pernah mai jumpa dia, yang tak pernah pergi nak salam pun, oh tak ada. Ayah sampai anak dah tua. Otomatik bila dia tua kata anak dia yang empat orang ni. Hak tadi dia panggil 4 ekor. Sebab dia marah kan. Dia dah okey ni dia panggil 4 orang kan. Anak saya Ustaz dia mai peluk saya. Dia baru dapat. Anak saya Ustaz dia tak pernah pun cium tangan saya tak pernah rasa. Akhirnya dia cium tangan saya Ustaz. Dia rasa yalah innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amalan manusia ni diambil kira tentang halah. Kan bila lah ni masya-Allah berjaya, mudah-mudahan hak lama-lama tuan-tuan akan di-convert balik sebagai pahala. Jangan sebab hak ni hak lain. Sebab kita pun modal tak banyak tuan-tuan. Modal kita tak banyak. Sebab itu kita perlu sangat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jangan sampai kita tuan-tuan ada sikit perasaan sombong kat Nabi. Bila sebut sunnah Nabi, apa sunnah-sunnah kan? Bila sebut pakaian Nabi, orang pakai ketayam, pakai kopiah macam kita malam ni, dipelekeh boy labai kata. Labai pula dia sindir sunnah Nabi. Kopiah ni ataupun serban ini sunnah Nabi. Kita pakai sebab sunnah, tiba-tiba dia beli kita. Kan? Nak pakai songkok pakai, tapi jangan ada beli orang pakai kopiah ni. Kalau pergi pejabat pakai kopiah, pakai kut, pakai tag, dia beli ya ini apa? Yang lain orang mana? Tak standard dia kata. Kalau pakai tag jangan pakai kopiah dia kata. Kita ialah agama besoklah tuan-tuan kan. Kopiah ni itulah sunnah kita pakai sebab itu sunnah. Tuan-tuan apa sahaja yang kita buat sebut saja aku ikut ni, aku buat sebab ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi tuan-tuan dia apa sahaja yang Nabi buat semua dia follow. Contoh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tubuh dia rendah, pendek, rendahlah tuan-tuan. Ada sekali dia bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bawah satu pokok. Kan? Nabi sederhana tinggi, Ibnu Mas'ud rendah. Jadi Nabi lalu pokok tadi kena kepala Nabi. Nabi pun tunduk. Jadi Ibnu Mas'ud tengok Nabi tunduk sampai turn dia ke pokok tu pun dia pun tunduk juga. Padahal dia tak tunduk pun tak apa. Sebab dia rendah. Tuan-tuan, selepas Nabi wafat, Ibnu Mas'ud masih lagi buat benda yang sama. Bersama dengan sahabat, lalu pokok yang sama, Ibnu Mas'ud tunduk. Sahabat lain tengok, awak hang tunduk, Abdullah bin Mas'ud. Kau kan tak tunduk pun tak apa pun dah. Tak ada pun kepala dia kita. Tak, dia kata aku tunduk ada sebab dia. Memang aku rendah, tapi aku tunduk sebab Nabi lalu kat sini dulu, Nabi tu tunduk. Nabi tunduk sebab Nabi tinggi, kena kepala. Ni kau? Tak, itu sunnah Nabi. Itu perbuatan Nabi. Sahabat begitu mencintai tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, sikit pun tak mau berenggang. Kita sebut dalam ayat apa ya Hanana tu, Tahara dinul mu'ayyad bidurin Nabi Ahmad. Tahara dinul mu'ayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Ya halana bi Muhammad
محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا telah terbitnya cahaya purnama menerangi alam gelita, telah terbitnya cahaya purnama menerangi alam gelita, kelahiran Nabi Ahmad anugerah daripada Allah. Beruntungnya ya Hanana, betapa beruntungnya kita. Bayangkan tuan-tuan, kita menzahirkan ya Rasulullah, betapa beruntungnya kami. Tak terhenti di situ tuan-tuan, yang beruntungnya bukan manusia sahaja, yang beruntungnya seluruh alam. Asyraqal kaunu bantihaja biwujudil Mustafa Ahmad. Asyraqal kaunu bantihaja, tak kala lahirnya Nabi, asyraqal, terbitnya itu tuan-tuan, maka seluruh alam bergembira. Asyraqal badru alaina faqtafat minhul buduru. Ya, asyraqal badru alaina, telah munculnya bulan purnama ke atas kami. Bulan purnama, bulan purnama bulan, bulan penuh. Kalau bulan koci itu namanya hilal, anak bulan. Tapi bulan purnama yang tarikhnya 15 air bulan. Anta syamsun anta badru, anta syamsun anta badrun ya Muhammad. Seluruh makhluk tuan-tuan, burung, ikan di laut, semua bergembira. Mereka tahu malam ini siapa yang lahir. Rahatil atiyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi. Rahatil atiyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi. وبريق النور يمدو من معاني أحمدي في ليالي المولد راحت الأطيار تشدو. Burung-burung berkicauan pada malam lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa barikun nur yamdu, tuan-tuan, muncullah nur baginda sallallahu alaihi wasallam daripada alam yang gelap, akhirnya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ya, so tidak ada bekalan yang sebaik-baik, hak perlu kita kumpul sebanyak-banyak tuan-tuan, melainkan bisalawat. Selawat jangan tinggal. Kan, satu-satunya perintah Allah yang dia suruh kita buat tuan-tuan, Allah terlebih dahulu melakukannya. Hak lain tak ada. Dia suruh kita salat, Allah tak salat. Dia suruh kita puasa, dia tak puasa. Tapi dia suruh kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dah sebut mula-mula sekali, innallah, sesungguhnya aku. Selepas dia wa malaikat, seluruh malaikat. Malaikat tuan-tuan bukan sedikit jumlahnya. Bilangan malaikat haddu atas alam ini tuan-tuan berapa ramai? Siapa boleh jawab? Kalau dapat jawab, dapat hadiah ni. Dah hadiah tak bang?
Kan? Berapa banyak jumlah malaikat yang ada atas alam ini sebagai penghuni alam. Tapi ada air. Kan? Berapa je? Tak tahu. Alam ini tuan-tuan, jumlah malaikat adalah sebanyak 90%. 90% jumlah penghuni alam ini adalah malaikat. Jumlah makhluk yang kedua paling besar adalah jin and the gang, berjumlah 9%. So jumlahnya 99%. Al-baqi wahid only. Baki tuan-tuan 1%. Siapa? Orang Kuala, orang kan, hak kita. Hak kita seramai ini tuan-tuan 1% saja. Sebab itu duk jaga kita tuan-tuan. Tuan-tuan malam ni 200-300 orang ni. Kita 100, malaikat 300. Contoh, wahaffathumul malaikah, malaikat menaungi kita dalam majlis ilmu. Malaikat mendoakan direct tuan-tuan tanpa hijab. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, nah direct kepada Allah Ta'ala. Malaikat mendoakan rahmat untuk kita. Tuan-tuan, rahmatnya tidak nampak, tapi yakinlah bahawa kita bawa balik daripada masjid ini rahmat Allah. Bawa balik benda yang tak nampak. Jadi selama ini Allah kata, aku dulu yang buat. Sebelum kalian buat, aku dulu melakukan perkara ini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Barulah selepas itu Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, selawat. Jangan kedokut. Kan? Ini nak selawat pun kedokut Kedokut tak ada masing Dah disebut nama Nabi tapi dia tak balas pun, tak jawab pun. Tuan-tuan, saya sebut tadi, itu di antara golongan manusia yang Nabi kata 3 golongan yang tidak akan dibenarkan menatap wajah Nabi di hari akhirat. Yang pertama kata Nabi SAW, aququl walidaini, anak-anak yang derhaka kepada orang tua. Yang saya sebut tadi, itu salah satu. Golongan yang kedua, golongan yang tidak mahu menyebut nama aku, tidak mahu berselawat kepada aku. Selawat kita sebut tadi tuan-tuan, doa selamat. Kita minta Nabi selamat. Apa pasal minta Nabi selamat sedangkan Nabi dah confirm selamat? So sekarang ni siapa yang tak selamat? Hak tak selamat kita. Oleh kerana kita yang belum selamat, tuan-tuan, kena cari tiket untuk menyelamatkan kita. Maka tiketnya apa? Tiketnya lah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan yang ketiga, Nabi kata yang tak dibenarkan menatap wajahku ialah golongan yang tidak mahu melakukan sunnah aku, golongan yang mempersendakan sunnah aku, bahkan dia meninggalkan terus segala sunnah aku. Ya, ini rangkuman tentang kepada kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya nanti berjayanya kita dunia akhirat adalah bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas ujian demi ujian kita hadapi, kan, ponek letih tuan-tuan, nak datang masjid penat, kan, nak lawan perasaan malih tuan-tuan bukan senang. Nak main masjid susah maklum. Kan, abang haji nak main masjid kadang-kadang maklum tak beri. Kan, kadang-kadang maklum datang, maklum tak main. Mana maklum hang? Oh entah, dia kata. Habis tu maklum datang ni. Abang haji kat rumah, dia kata, depan TV. Maklum datang, maklum tak datang. Kacau.
Kan? Kalau maklum datang, Pak Lu tu datang, buanglah laki tu. Tak semonggah. Kan? Faham tak semonggah dah? Tak semonggah ni bahasa sini kot lah. Tak semenggah. Bahasa standard tu. Kan? Mana tak layak lah sebagai suami maklum pemalih pergi masjid. Kita pula yang goi. Ya. So akhir sekali tuan-tuan, pastikan bekalan bersama dengan Nabi SAW ini sentiasa bersama kita. Ya, selawat tak perlu modal. Tuan-tuan tak payah bayar tol ke, isi minyak ke, pulang ke, tak payah. Ya, sambil-sambil pulih sebut nama Nabi SAW. Masya-Allah, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang mendoakan keselamatan untuk Nabi sekali, maka Allah Ta'ala akan membalasnya dengan 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sama-sama tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu kulu raja'na bi kulli khairin wajtama'al far'u wal usulu kulu raja'na bi kulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum, ketika mana tuan-tuan menziarahi makam baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita bawa pulang ke Kuala Kansar? Kulu raja'na bi kulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Kulu raja'na, kita akan bawa tuan-tuan ke tempat kita ini segala kebaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtama'al far'u wal usulu, maka berhimpunlah segala kegembiraan yang masya-Allah. Wal far' wajtama'al far', ya, berhimpunlah, berkumpullah dalam kehidupan kita ini akan segala nikmat kebahagiaan. Inilah tuan-tuan yang saya nak simpulkan pada malam ini. Pertemuan yang pertama saya sampai ke sini pukul 3:30 daripada Gombau tadi. Sampailah sampai. Kalau tidak sampai awal tadi jam, macet dekat apa? Macet je. Jam lah. Jadi walaupun dah biasa lalu sini, Kuala Kansar ni kampung saya lah, di Candang belakang tu, adalah rumah kat situ. Tapi ini first time sampai sini lah. First time solat di sini, masya-Allah. Seronok tuan-tuan bila masjidnya besar, orangnya pun besar-besar. Hatinya masya-Allah semuanya besar.
Kan jiwanya masya-Allah mu'allaqun fil masajid, tanamkan, ikat dengan tali yang paling kukuh. Tali rupiah pun tak apa, tapi kita beli ya, supaya tuan rumah ini tuan-tuan sentiasa kenal kita. Ya, tuan-tuan simpan nombor telefon tuan rumah dia 019 244 344. Nanti masuk dalam WhatsApp nombor telefon tuan rumah ni. Faham tak? Faham kan? Nombor dia 244 344 244 34. Apa ompek-ompek macam itu nombor telefon tuan rumah ini. Kan? Bila dia telefon tuan-tuan, jangan tak jawab. Jangan buat dogi kan, malih angkat ustaz, kau jawab telefon. Tadi dah telefon dah kan. Tengah hari tadi dah telefon. Duduk potong telefon lagi. Nombor sama lagi tu. Jangan. Kan? Jangan sampai miss call. Kalau dia telefon miss call, telefon balik. Tuan rumah ni telefon kita tiba-tiba miss call. Kan? Miss call ke MC ke, telefon balik copek. Jangan tangguh. Kan? Kalau abang Haji telefon isteri 5 kali sehari, marah tak angkat? Kita telefon isteri kita ataupun anak kita lah 5 kali, sekali pun dia tak angkat, marah tak? Marah je. Apa dia buat budak dia? Ataupun isteri kita lah, maklum kan? Apalah timah tu buat, tu nama timah lah. Apalah jenab ni buat, balik kau isyak siaplah kau, dah kata. Dan belasah kau, marah hai. Kenapa marah? Sebab kita telefon sampai 5 kali dia tak jawab. So tuan-tuan, Allah Ta'ala dia telefon kita 5 kali sehari, jangan sampai miss call. Sebelum dia nada dering tu kan, bunyi tuan-tuan, kita dah angkat dah. Macam tu kan. Ini Allah, lagu ni lagi. Lagu tu kan, dia tak ada lagu lain lah. Memang lagu tu lah telefon, nada dering telefon tu, nombor tu kan. So tuan-tuan, sekadar itu untuk pertemuan yang mudah-mudahan Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Okay, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang Allah Ta'ala rahmati, wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'sumah. InsyaAllah. Ampun maaf tuan-tuan kalau lagi tajuk bahasa tu memang lain sikit. Tuan-tuan biasa dengar bahasa Kuala kan, Kuala ke panggil kan. Malam ni walau dia lain bahasa ya. Jadi mudah-mudahan walaupun bahasanya tak sambung dengan selera tuan-tuan kan. Masak lemak jelebi kan, sadar buat kono tu bertambahlah nasi tuan-tuan ya. Kalau tak kena selera tuan-tuan, saya minta maaf, insya-Allah lain kali tak main dah. Di sekali ini ya, di tiba-tiba dia lagi ya. Wallahu a'lam bissawab. Hadza billahi taufiq. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا مبينا. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كبر الله